Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak yang di luar sana. Hari ini anak-anak akan bersama dengan Cikgu Safiza binti Ismail, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin, Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang sekali lagi ke dalam suasana siri Didik Nurani, anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kubang Pasu bersama Majlis Kaunseling Kebangsaan Daerah Kubang Pasu. Anak-anak, hari ini cikgu akan berkongsi dengan anak-anak siapa hebat. Kadang-kadang kita akan mengeluarkan perkataan ini bila kita melihat seseorang yang boleh membuatkan hati kita rasa menarik dan sebagainya. Kita akan keluar kata, wow, hebatnya dia. Tapi, apakah maksud hebat? Anak-anak, di sini maksudnya banyak sangat tentang hebat. Tapi cikgu ambil beberapa perkataan yang senang dan mudah untuk anak-anak faham dan hadam. Hebat di sini ialah teramat sangat. Maksudnya juga sangat luar biasa. Ia mengaitkan dengan segaknya, gagahnya, eloknya, bagusnya. Ya, itu semua adalah berkaitan dengan perkataan yang menjurus kepada hebat. Baik, anak-anak. Hari ini cikgu akan berkongsi dengan anak-anak bagaimana untuk menjadi hebat. Ataupun siapa saja sebenarnya boleh menjadi hebat. Anak-anak di luar sana pun boleh menjadi hebat. Cikgu akan menceritakan tentang hebat ini melalui perkataan huruf-huruf yang terdiri daripada perkataan hebat. H, E, B, A dan T. Apa H? Apa B? Apa yang mewakili E? Seterusnya A dan T itu anak-anak. Semoga dengan mengenali huruf-huruf ini akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk membina diri anak-anak menjadi seorang yang hebat. Baik, kita mulakan dengan H. H bukan maksudnya Honda anak-anak. Sekarang ni ramai bila sebut Honda baru rasa hebat. No, itu bukan hebat. H di sini adalah berkaitan dengan harga diri sendiri. Harga diri sendiri. Apa maksud harga diri sendiri anak-anak? Nanti kita akan bincangkan. Dan perkara yang kedua, H ialah mewakili kepada hargai orang lain. Baik, kita lihat. Apa maksudnya yang kita katakan hargai diri yang membolehkan anak-anak menjadi seorang yang sangat hebat? Iaitu, pertama sekali anak-anak, hargailah diri sendiri dahulu. Kenali diri anak-anak, sayangi diri anak-anak. Kemudian anak-anak dengan secara tidak langsung mengenali diri anak-anak dari segi kekuatan, kelebihan dan kekurangan serta kelemahan diri anak-anak. Kita manusia biasa anak-anak. Kita dilahirkan mempunyai kelebihan, kekuatan dan kita juga dilahirkan mempunyai kelemahan dan juga kekurangan pada diri kita. Dengan adanya kekuatan diri ataupun kelebihan diri kita, bajailah ia. Ya, teruskan, gemburkan, mekarkan kelebihan dan kekuatannya pada anak-anak. Gunakan kelebihan dan kekuatan anak. Dan perkara yang seterusnya yang kita perkatakan tentang hargai diri juga, memang kita ada kelemahan dan kekurangan. Namun, cuba kurangkan, minimumkan kekurangan dan kelemahan diri kita. Cari jalan bagaimana kita hendak mengurangkan,
masalah kelemahan diri kita itu. Contohlah, kalau kita ni lemah dalam matematik. Okey? Anak-anak lemah dalam matematik. Carilah ke jalan ataupun cara penyelesaian dengan mungkin membuat latihan lebih daripada orang lain. Bertanya kepada guru tanpa ada rasa malu. Jadi inilah yang akan membina anak-anak supaya menjadi lebih hebat apabila anak-anak menghargai diri sendiri. Baik, kita tengok pula bagaimana untuk menjadi hebat kita perlu meneliti kepada hargai orang lain. Setelah kita menghargai diri kita sendiri, secara tak langsung anak-anak, kita akan menyayangi, menghargai dan menghormati orang di sekeliling kita, iaitu orang lain. Anak-anak, orang lain, orang sekeliling kita sangat penting dalam hidup kita. Kita tak boleh berdiri sendiri. Baik, dengan itu, kita boleh menerima dengan senang hati setiap apa kelemahan, kekurangan dan juga setiap apa kelebihan dan kekuatan orang lain. Dan ini memberi satu impak kepada diri kita untuk membina menjadi orang yang hebat. H kita sudah pun mengetahui anak-anak. Sekarang kita pergi pula kepada huruf E. Huruf E ini cikgu letakkan sebagai elak membazirkan masa. Orang yang hebat, murid-murid yang hebat, anak-anak yang hebat adalah yang pandai menguruskan masanya, mengelakkan pembaziran masa. Kalau mengikut pandangan cikgu, ya, murid-murid atau anak-anak yang bijak menguruskan masa, mereka lebih tersusun. Ya, masalah dari segi pembaziran masa ataupun masa yang terluang dapat diisi dengan perkara-perkara yang sangat bermanfaat. Dan juga anak-anak, dengan pengurusan masa yang baik juga, anak-anak boleh membahagikan masa-masa anak-anak dari sudut pembelajaran ataupun masa belajar yang lebih bersistem. Ini membuatkan prestasi pembelajaran anak-anak semakin meningkat. Hebat kan? Baik, seterusnya juga anak-anak, apabila anak-anak tidak membazirkan masa, dengan huruf E tadi, elakkan membazirkan masa, kehidupan anak-anak lebih teratur, lebih tersusun, lebih bersistem. Dan anak-anak boleh mengurus diri anak-anak dalam menjayakan apa jua bidang yang anak-anak minat dan juga ceburi. Baik, E pun dah sudah. Sekarang apa pula anak-anak? Huruf apa pula lagi selepas E? Pastinya B kan? Okey, B ini pula cikgu pecahkan beberapa perkara. Tapi B mewakili kepada bersih. Bersih itu cikgu pecahkan pula kepada 3 perkara. Bersih dari segi fizikalnya, bersih dari segi mindanya, dan bersih dari segi hatinya. Kalau 3-3 ini bersih, anda seorang yang hebat. Kita lihat lagi, apa maksud bersih bagi ketiga-tiga perkara ini. Baik, cikgu mulakan dengan bersih fizikal dulu anak-anak. Bersih fizikal ialah berkaitan dengan kebersihan diri. Iaitu dari hujung rambut hinggalah ke hujung kaki. Menjaga kebersihan diri. Ya, sangat penting anak-anak. Kerana orang yang bersih, dia selesa. Dia keadaan dengan penjagaan dan juga dari segi kesihatan, ada cikgu paparkan di situ, dan juga dari segi penampilan, dengan secara langsung, mereka dalam keadaan selesa, mereka dalam keadaan nampak hebat anak-anak. Okey, kedua, kesihatan diri. Orang yang hebat, mestilah kena sihat anak-anak. Orang yang hebat, tak ada pun yang asyik kena demam, batuk, sesema, sekejap-sekejap pening, pingsan dan sebagainya. Orang yang hebat, orang yang sihat. Tubuh badannya terjaga. Jadi mereka boleh bergerak aktif. Mereka boleh melaksanakan apa jua perkara dengan keadaan yang selamat. Kerana mereka sihat. Dan penampilan diri perlu ada. Ya, sebab penampilan dirilah orang akan membuat persepsi kepada diri kita.
bagaimana cara kita berdiri, bagaimana cara kita bercakap, bagaimana cara pemakaian kita. Itu semua akan memberi kepada penjelasan siapa diri kita. Orang yang mempunyai tiga perkara ini, hebat dari segi fizikal yang tiga ini, memang dia seorang yang hebat, anak-anak. Bukan mudah kan? Bukan susah sebenarnya. Dan sebenarnya ia sangat mudah untuk menjadi hebat. Hanya kita tengok sahaja bahagian fizikal ini. Ini adalah perkara harian yang kita lakukan. Baik, kita tengok dari segi bersih yang kedua yang cikgu pecahkan tiga tadi. Iaitu minda, bersih minda. Orang-orang yang hebat, anak-anak yang hebat, mempunyai output dan input yang hebat, yang bagus, yang baik, yang positif dalam minda dia. Apa input dan output, nak? Input, apa yang kamu terima. Apa yang kamu baca, yang kamu lihat, kamu belajar dan sebagainya, itu input yang kamu masukkan ke dalam minda kamu. Dan output, apa yang kamu keluarkan. Dari segi ketika kamu bercakap, mengeluarkan idea, fikiran, pendapat, pandangan. Itu juga adalah output yang positif menunjukkan kamu orang yang bersih mindanya. Dan hindarilah daripada mempunyai fikiran yang negatif. Serta ramai di kalangan anak-anak yang kita cikgu lihat suka perkara-perkara yang berfikiran agak kotor. Maksud cikgu mulalah mengeluarkan daripada fikiran yang kotor, mula mengeluarkan kata-kata yang kesat. Anak-anak, cuba hindari daripada sikap ataupun cara pemikiran yang begitu. Banyak benda yang baik yang boleh kita ambil di sekeliling kita. Mengapa kita memilih perkara yang buruk, perkara yang tidak elok, kita masukkan, kita sogokkan ke dalam minda kita. Dan anak-anak, seterusnya, minda yang bersih ini ialah minda yang sangat tajam dan kreatif. Orang yang hebat, apabila mindanya bersih, dia akan mengeluarkan kata-kata, dia akan mengeluarkan idea yang tajam dan juga dia akan mengeluarkan perkara-perkara yang negatif. Perkara-perkara yang kreatif. Kurangkan negatif, banyakkan positif. Baik, kita pergi seterusnya anak-anak. Satu lagi berkenaan dengan bersih, iaitu hati. B tadi bersih, kita pecahkan. Yang ketiga ini ialah hati. Hati pastikan ikhlas dan jujur anak-anak. Hati kita mesti bersih, suci. Dan juga kita dapat mengawal emosi. Orang hebat, dia boleh mengawal emosinya. Emosi marahnya, emosi egonya, perasaan sedih atau kecewanya. Orang yang hebat boleh mengawal perasaan dan emosi ini. Ya, kerana mereka dapat mempunyai hati yang bersih itu. Membuatkan mereka boleh mengawal emosi dan mempunyai keikhlasan serta kejujuran yang sangat jelas kepada diri mereka. Baik, habis berkenaan dengan huruf B. Sekarang kita beralih kepada huruf A. H, E, B dan A. A di sini bermaksud aktif atau aktif. Semua orang tahu apa itu aktif. Okey, tapi mari kita lihat juga. Bagi cikgu, aktif itu ialah orang yang berfungsi, individu yang berfungsi. Bukan duduk senyap saja anak-anak. Berfungsi iaitu dia boleh memberi feedback, respon atau tidak balas. Itu berfungsi. Kemudian orang yang aktif, yang hebat ini, seorang yang aktif, iaitu orang yang melakukan apa jua bidang, apa jua aktiviti. Ya, sentiasa mencari ruang dan peluang untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Contoh anak-anak di sekolah, kalau ada peluang untuk memasuki apa sahaja pertandingan, masuk anak-anak. Sebab pengalaman tidak boleh dibeli. Tapi pengalaman anak-anak perlu melaluinya. Jadi mulai sekarang, apa sahaja pertandingan di sekolah, cuba masuk. Menang atau kalah tak penting anak-anak. Tetapi pengalaman itu membuatkan kita menjadi lebih dewasa dan hebat. Dan seterusnya adalah
Orang yang hebat, dia aktif dengan cara tak langsung, dia cergas dan cerdas dari segi minda dan fizikalnya. Kita tengok saja orang yang aktif, kita nampak dia hebat. Salah satu contoh, orang sukan, ahli sukan anak-anak. Kita tengok dia cergas, kita tengok dia kuat, aktif. Selalu kita akan puji, oh hebatnya dia, boleh lompat tinggi setinggi itu. Oh hebatnya dia, boleh lari, laju. Sekali pandang tengok sampai dah dekat garisan penamat. Jadi orang yang hebat memang seorang yang aktif. Baik, kita dah habis pada huruf A. Sekarang kita tengok kepada huruf yang seterusnya, iaitu huruf yang terakhir anak-anak bagi perkataan hebat. Huruf T. T di sini cikgu mengaitkan berkenaan dengan perkataan taat. Taat pula cikgu memecahkannya kepada dua perkara yang perlu kita ada sebagai anak-anak yang hebat ini. Iaitu ada tiga, iaitu taat pada Tuhan, taat pada ibu bapa dan taat kepada guru. Sebenarnya banyak lagi anak-anak, tapi cikgu kecilkan supaya anak-anak lebih faham, lebih rasa mudah untuk anak-anak menjadi seorang yang hebat. Kita lihat bagaimana taat kepada Tuhan. Baik, kita dalam dunia ini semua orang mempunyai kepercayaan. Semua orang mempunyai agama anak-anak. Jadi sebagai penganut agama, kalau penganut agama Islam, kita melaksanakan segala perintah agama dan juga amalan-amalan. Contoh, kalau sembahyangnya, solatnya 5 waktu, mesti cukupkan 5 waktu. Bukan 4, bukan 3, bukan 2 dan tak buat langsung. Baik, bagi agama yang lain, mereka juga ada langkah-langkah ataupun cara-cara tertentu untuk melaksanakan amalan agama mereka. Kenapa kita perlu taat kepada Tuhan? Berkaitan dengan menjadi seorang yang hebat. Anak-anak, untuk menjadi hebat, kita berbalik kepada yang di atas. Kerana hebatnya kita, bagusnya kita bermula daripada atas dengan izin Tuhan. Jadi kita mesti taat kepada Tuhan. InsyaAllah apa yang anak-anak inginkan akan anak-anak capai. Baik, kita lihat orang yang hebat, orang punya hubungan bagaimana dengan Tuhan. Pastinya sangat tip-top anak-anak. Pastinya hubungan dengan Tuhan sangat baik. Orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah ataupun dengan Tuhan adalah mempunyai sikap dan hatinya serta jiwanya seorang yang sangat baik. Seorang yang sangat soleh dan soleha. Seorang yang mempunyai nilai-nilai murni dan seterusnya akan menjuruskan kepada dirinya melahirkan seorang dirinya yang hebat. Baik, kita lihat kepada pula taat kepada ibu bapa. Anak-anak pernah dengar kot rasanya lagu yang didendangkan pada mungkin zaman dahulu dan rasanya Jamaah Abdillah pun pernah menyanyikan lagu ini. Izin cikgu nyanyi ya, walaupun cikgu tak pandai nyanyi. Tapi rasanya anak-anak pernah dengar sebab cikgu nak kaitkan dengan taat kepada ibu bapa. Kasihnya ibu membawa ke syurga, kasihnya saudara masa berada, berkorban raga, rela binasa, berkorban raga, ikhlas jiwanya. Cikgu ubah sikit lagu senang kata lagu itu. Tapi di sini cikgu nak maksudkan lagu, banyak lagu tentang ibu. Banyak lagu tentang pengorbanan ibu. Tetapi kenapa? Kenapa ditengahkan tentang pengorbanan ibu? Dan kenapa kita nak kaitkan dengan taat pada ibu bapa? Anak-anak, kalau kita hebat
tapi kita tidak taat pada ibu bapa kita, kita masih belum lagi hebat. Tapi dengan menjadi anak yang mentaati ibu bapa, yang begitu dekat di hati ibu bapa, yang menjadi penyejuk hati ibu bapa, suatu hari nanti anak-anak akan menjadi hebat. Percayalah, bermula dengan doa ibu, bermula dengan doa ayah, anak-anak boleh menjadi hebat. Baik, anak-anak ingat, anak yang baik, anak yang soleh, insya-Allah mereka ini menjurus kepada orang yang hebat, anak-anak yang hebat. Baik, kita lihat yang seterusnya, iaitu yang terakhir, taat kepada guru. Anak-anak, guru seperti ibu bapa kita juga. Kita perlu taat. Dengan rasa taat pada pada guru, dengan ada hubungan yang baik dengan guru kita, anak-anak akan beroleh beberapa ciri untuk menjadi seorang yang hebat. Sebab salah satunya, anak-anak telah pun diberi ilmu secara tidak langsung kepada anak-anak oleh guru-guru tersebut. Dan guru-guru merestui anak-anak. Dengan ini membuatkan anak-anak menjadi seorang yang hebat. Ya, menjadi murid yang sangat baik kepada gurunya. Baik anak-anak, cikgu berharap sangat agar anak-anak dapat mengambil perkataan hebat ini dan dapat menyerap di hati anak-anak. Kerana untuk menjadi hebat, anak-anak bukannya satu pilihan, tetapi satu kemestian. Anak-anak, yang dapat cikgu rumuskan pada hari ini ialah murid seperti anak-anak yang di luar sana, sebenarnya sangat mudah untuk menjadi orang yang hebat. Ataupun murid yang hebat. Sangat mudah. Kerana ia adalah satu tindak balas, tingkah laku, perlakuan yang dilakukan setiap hari. Perkara yang baik-baik. Kemudian anak-anak bertindaklah tanpa ada alasan. Kerana bila ada alasan, kita takkan ke mana-mana. Dan pastikan anak-anak semua di luar sana hebat di mata dan hebat di hati. InsyaAllah, semoga semua yang ada di depan cikgu ini dan cikgu sendiri dan kita semua akan menjadi hebat. InsyaAllah. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap perkongsian ini sangat-sangat bermakna untuk kita semua. Jadi anak-anak, boleh tak untuk jadi hebat? Siapa hebat? Anda hebat. Sekian, terima kasih.